الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera daripada pengurusi Masjid Al-Ma'mur, Darul Ma'mur, dan pegawai-pegawainya dan ahli-ahli jawatan kuasanya sekalian. Dan insya-Allah kita meneruskan pelajaran tauhid ataupun kuliah duha yang diadakan pada setiap Sabtu di Masjid Al-Ma'mur, iaitu kita teruskan dengan kitab Aqidatun Najin dalam tulisan Rumi, muka surat 87. Jadi siapa yang ada kitab, bukalah muka surat 87 di paragraf kedua di atas. Dan demikianlah lagi engkau suratkan nama lelaki di dalam suratmu, maka masuk nama lelaki itu dalam kitabmu, tiada masuk zat lelaki itu pada suratmu. Maksudnya kalau kita menulis surat kepada orang dan kepada kawan dan sebagainya, tentunya orang itu tak ada dalam surat tu. Yang ada ialah perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah dalam surat tadi. Kita pun tak ada dalam surat tu. Mana kitab itu. Begitu juga orang yang kita hantar pun tak ada dalam situ. Itu fahamnya. Inilah makna yang maktub pada masahif. Begitulah maksud yang maktub dalam masahif. Artinya orang yang menulis dan orang yang menerima tak ada. Yang ada ialah termaktub. Begitulah juga dalam mushaf, iaitu Al-Quran misalnya, iaitu apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala tak ada di situ, dan kita yang membaca pun tak ada di situ, tapi kita yang dapat ialah tulisan atau apa yang ada dalam mushaf. Maka jangan engkau sangka yang engkau baca dan yang engkau hafaz dan yang engkau surat itu ialah kalamullah, dan hanya sahaja ia yang menunjukkan kalam Allah dan yang kadim juga. Jadi bukanlah itu kalam. Maknanya kita tak sangka itu sebagai kalam, tapi makna itu adalah mushaf yang diterangkan tentang kalamullah yang telah diterima. Jadi bukanlah maknanya yang di situ yang dikatakan kalamullah, tapi kalamullah ialah ada pada zat Allah. Ya Allah Ta'ala bercakap daripada zatnya. Jadi zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang kalam Allah. Tapi yang ada tulis mushaf tadi adalah gambaran-gambaran daripada kalam Allah. Dan kalam Allah yang qadim itu tiada bercerai dengan zatnya yang qadim, lagi tiada berhuruf dan tiada bersuara seperti yang telah lalu sebutnya. Jadi kalau kalamullah daripada Allah Ta'ala ada pada zat Allah. Jadi daripada zat Allah inilah yang dikatakan kalamullah yang sebenarnya, yang mana ia bukanlah kalam yang berhuruf sebagaimana kita baca, bukanlah ia kalam yang tertulis sebagaimana yang tertulis dalam Quran. Bukan begitu. Dia tidak boleh tertulis dan tidak boleh terbaca dan tidak boleh terdengar, kerana ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mafhumnya beginilah maknanya. Allah SWT memberikan kalamullah tadi masuk ke dalam diri Rasulullah, sama ada melalui Jibril, melalui mimpi, atau melalui datangnya seperti dersingan dengan lonceng sehingga Rasulullah hampir-hampir tidak sedarkan diri dan sebagainya, kerana benda berat bagi Rasulullah untuk menerimanya. Jadi kemudian Rasulullah keluarkan kalamullah yang Allah dia terima tadi, yang ada pada Rasulullah, Allah Ta'ala telah masukkan kepada baginda, masukkan kepada benak baginda atau akal baginda.
Rasulullah keluarkan dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang mendengar, dipahami oleh orang Arab. Itulah yang dikatakan yang asal kalamullah di situ. Jadi kerana kalamullah ni kadim. Kadim tu maknanya tidak ada permulaan. Maknanya tidak macam kita. Kalau saya sekarang bercakap, tapi masa saya kecil, umur 1 bulan 2 bulan, mana saya tahu cakap? Saya tak tahu cakap. Kerana akal saya belum cukup untuk nak bercakap. Dan belum badan saya pun belum cukup untuk bercakap. Akal saya belum terima apa yang patut saya nak cakap. Jadi hanya tahu menangis waktu itu. Jadi itu bagi manusia, tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Bagi Allah Ta'ala tetap zatnya bercakap tadi memang sudah ada, tidak ada permulaannya. Itulah makna kadim. Tidak ada permulaannya. Dan tiada masuk kalam Allah itu dalam sekalian kitab daripada Quran dan Taurah dan Injil dan Zabur, maka tiada bercerai selama-lama dengan zatnya. Jadi maknanya kalam Allah ada pada Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Bukanlah dia ada pada ini, pada itu, pada tidak. Maknanya dia tidak bercerai pada Allah Ta'ala. Dia tetap pada Allah Ta'ala. Itulah yang kalam Allah. Tetapi qaul yang tahqiq bahawa Quran dan umpamanya seperti Taurah menunjuk ia atas barang yang menunjuk atasnya oleh sifat yang qadimah, umpamanya apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, maksudnya jangan kamu hampir dekatkan zina, surah Al-Isra ayat 32. Tapi bila kita baca Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran, kita dengar Allah Ta'ala mengatakan seperti jangan kamu dekati zina. Jadi perkataan tu jangan kamu dekati zina, mana pada Al-Quran adalah itu larangan. Jadi larangan itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Allah Ta'ala mengatakan begitu. Tapi dibahasakan ataupun dihuraikan dengan bahasa yang dipaham oleh orang yang mendengar, iaitu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Maka engkau faham daripadanya akan tegah daripada hampir zina. Jadi bila kita dengar cakap itu tadi, dengar kalimah itu, mana kita faham. Anda faham yang itu adalah tegahan. Satu, Allah Ta'ala menegah kamu daripada membuat apa yang Allah Ta'ala tegah. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab, niscaya engkau faham daripada sifat yang kadim itu akan ini makna. Maka madlul kalam lafzi itu ialah madlul kalam nafsi, artinya kalam yang berdiri zat. Jadi bila kita faham akan perkara itu, barulah kita faham itu perkataan Allah. Jadi ada di situ ialah kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi lafzi maknanya yang kita baca, yang kita lafazkan, itu lafzi. Nafsi benda yang dah memang terserap ada dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dikeluarkan kecuali apabila dilafazkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah ia menjadi kalam lafzi. Tapi asalnya kalam nafsi. Jadi kalau nak kenal kalam nafsi ni artinya kalam yang ada dalam diri kita. Sebelum kita bercakap, kita sudah ada percakapan dalam diri kita, nak buat itu, itulah nafsi. Seperti masa umpamanya kita duduk dari masjid, kemudian kita pun terfikir, lepas masjid ini saya akan balik rumah dan saya akan cakap kepada anak saya begitu, atau saya akan cakap kepada kawan saya begini di luar sana. Ini kalam nafsi. Artinya percakapan ini sudah ada sebelum kita lafazkan. Bila kita jumpa anak kita misalnya, kalau bagi orang tua, dia akan cakap apa yang dia simpan dulu. Begitulah dia juga kalam yang ada dalam Al-Quran, daripada kalam nafsi kemudian dilafazkan oleh Nabi kita sampai menjadi kalam lafzi. Dan jikalau engkau kehendaki
nescaya engkau kata ialah umpamanya kerana berlainan keduanya dengan iktibar yang menunjuki. Jadi maknanya madlul atau daripada apa yang diambilkan dalil daripada situ, antara dua perkataan tadi ada kalam lafzi dan ada kalam nafsi. Bahkan segala lafaz yang kita baca akan dia itu menunjukkan atas kalam Allah yang qadim dengan jalan dilalah iltizam yang urfi, kerana tiap-tiap orang yang ada baginya kalam lafzi lazim pada urfi adanya baginya kalam nafsi. Jadi maknanya kita haruslah beryakinkan yang mana Al-Quran tadi yang kita baca itu adalah satu kalam lafzi, maknanya kalam yang mana asalnya nafsi. Asalnya daripada kalam nafsi, maka melazimi keluarnya kalam lafzi. Jadi maknanya sebab itu ada hurufnya dan sebagainya, kerana ini ada lafzinya. Tapi bila nafsinya tidak ada huruf, tidak apa. Macam saya katakan contoh tadi, kita waktu kita nak cakap sebelum jumpa orang itu, kita sudah cakap, tapi percakapan itu belum keluar. Itu begitulah ibaratnya dalam Quran qadim, memang ada pada Allah Ta'ala tapi tidak dikeluarkan sehinggalah sampai kepada Nabi kita, maka dilafazkan, keluarnya lafaz. Bukan Allah Ta'ala melafazkan, tidak, maknanya dimasukkan dalam diri Rasulullah, maka Rasulullah mengeluarkan lafaznya. Jadi setiap kalam lafzi tadi berasal daripada kalam nafsi. Mana daripada kalam nafsi lazimlah keluar lafzi. Jadi haruslah kita faham di sini mana ada dua kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi dua-duanya adalah kalamullah. Kalamullah adalah itu mana kalamullah. Baiklah. Kalam lafzi. Kita lihat kalam nafsi ni. Bermula Tuhan kita subhanahu wa ta'ala ada baginya kalam lafzi dengan makna bahawasanya menjadi ia akan dia pada lauh mahfuz. Jadi Allah SWT nak turunkan, bermula Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad di mana? Di negeri Arab. Jadi negeri Arab tentunya Nabi terpelihara menjadi seorang Nabi berbahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala kalamnya sudah ada. Sudah ada, kemudian lafaznya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalam lafzi tadi memang kalam Allah daripada Allah Ta'ala, tapi maknanya cuma Nabi melafazkannya. Bukan kerana Allah Ta'ala tidak melafazkan sebagaimana lafaz yang macam manusia melafazkan, tapi Allah Ta'ala melafazkan kepada Nabi, dan Nabi tadi mengeluarkan kepada manusia. Tapi sebenarnya kalam lafzi tadi daripada Allah Ta'ala juga. Maka menunjuk ia pada uruf atas bahawa bagi Allah Ta'ala itu kalam nafsi. Makna daripada kalam lafzi tadi menunjukkan biasanya tentunya keluar daripada kalam nafsi. Mana daripada kalam nafsi jadi kalam lafzi. Tiap-tiap kalam lafzi adalah daripada asalnya kalam nafsi. Kerana sebelum keluar lafaz, lebih dahulu dalam hati ataupun dalam pemikiran percakapan tadi. Macam saya nak bercakap sekarang, sebelum saya bercakap sudah ada percakapan tadi tapi tak keluar, kemudian saya lafazkan. Jadi setiap lafaz yang keluar mana daripada kalam nafsi, dan kalam nafsi mengeluarkan kalam lafzi. Begitulah, faham tu ya. Jadi itu dia punya logiknya begitulah. Maknanya begitu. Dan hasilnya bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar dilalah yang mutabaqah. Mutabaqah makna menunjukkan makna itu menunjuk ia atas umpama madlul kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah ulama mutakallimin, dan dengan iktibar dilalah iltizam
yang uruf, mana yang adatnya menunjuk ke ia atas diri kalam yang kadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh Syekh Sanusi atau Syekh Bajuri. Dalam kitab Bajuri, kata-kata kitab Bajuri. Jadi apa yang dikatakan dengan kalam lafzi tadi, mana kata lafzi tadi, yang bahawasanya ia menunjukkan kalam nafsi. Jadi nak faham kalam nafsi tadi, ia menunjukkan dilalah, yakni menunjukkan apa kalam tadi menunjukkan kepada apa. Adakah dia menunjukkan kepada perintah? Maka dia satu perintah. Ada menunjukkan kepada tegahan, atau menunjukkan kepada khabaran, ialah satu khabar. Atau kalam yang menunjukkan kepada janji yang baik, atau janji ataupun kepada ancaman, maka dia adalah ancaman. Jadi yang madlul itu semuanya ataupun daripada kalam tadi, jadi madlulnya yang diambil daripada kalam, yang menjadi dalilnya tadi, itulah dia lafaz, iaitu sebagai lafaz. Pengertiannya itulah yang pergi ke nafsi. Tapi lafaznya ialah lafaz yang baharu yang dikatakan oleh manusia, tapi tetap dia menjadi kalamullah juga. Dan telah muafakat segala ulama adalah kalam Allah itu tiada berdiri di atas dua zat yang tiada berkata-kata dengan dia, dua orang, dan tiada berkata-kata dengan kalamullah melainkan Allah Ta'ala juga. Jadi para ulama bermuafakat bahawasanya kalamullah tadi tidak keluar daripada dua zat, tapi daripada zat Allah Ta'ala yang esa atau yang satu, tidak ada daripada benda-benda lain, maknanya mustahil daripada benda lain. Maka adalah nisbah, tilawah dan kiraah bagi kalamullah itu seperti nisbah bayang-bayang dengan yang empunya bayang-bayang. Jadi macam bacaan yang orang baca dalam Al-Quran tadi, yang mana dia adalah kalamullah, adalah diibaratkan ia seperti orang dengan bayangnya. Jadi kalau kita lihat bayangnya, jadi maknanya mesti ada orangnya. Kerana tak mungkin, mustahil ada bayang tak ada orangnya. Jadi ini macam kita lihat sekarang ni gambar-gambar yang mana gambar tadi menunjukkan ada orangnya, sama ada orang hidup atau orang mati, namanya ada orangnya. Jadi begitulah gambaran kalamullah, artinya kalam yang telah dilafazkan menunjukkan kepada kalam nafsi yang kadim. Kalam nafsi yang kadim, iaitu maknanya Allah Ta'ala telah berkata sebelum alam ini lagi terjadi. Cuma katanya tadi tergantung kepada Nabi, yang mana Nabi mengeluarkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Jadi maknanya ibarat seperti begitulah. Maka barang siapa berkata bayang-bayang itulah yang empunya bayang-bayang, nescaya dikatakan tilawah itulah kalamullah. Jadi kalau sekiranya orang percaya bayang-bayang itu ialah dia tu dia, jadi macam seolah-olah kalam tu kalam Allah Ta'ala. Jadi begitulah juga ibaratnya. Artinya kalau kita nampak bayang-bayang pada seseorang, kita tahu bayang itu adalah orang itu. Kita pergi kat pokok misalnya, nampak bayang pokok, tapi kita tak tengok pokoknya. Kita tahu bayang ini adalah kepunyaan pokok. Kalau tak ada pokok, tak ada bayang. Jadi kalau tak ada Allah Ta'ala cakap dengan kalam nafsi, tidak ada tilawah Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala yang memberikan, Allah Ta'ala yang masukkan kepada Nabi kita akan kata-kata yang patut dicakap daripada Allah Ta'ala, hukum-hukum dan sebagainya. Dan barang siapa yang mengatakan bayang-bayang itu lain daripada yang empunya bayang-bayang, hanya bayang-bayang itu menunjukkan yang empunya bayang, nescaya dikatakan tilawah itu menunjukkan kalam Allah juga. Begitulah juga kalau kita antara bayang-bayang dan orangnya. Kalau siapa kata yang bayang-bayang itu adalah menunjukkan pada orangnya, kepada bendanya yang keluar bayang-bayang, maka
kalamullah. Seperti itulah maksudnya. Maka telah muafakat segala ulama ahli sunnah yang mengatakan Quran itu kalamullah yang qadim, bukan ia makhluk, sebab takut memberi waham jikalau dikatakan Quran itu baru. Jadi kata ulama mengatakan kalamullah yang ada dalam Quran itu adalah kalamullah yang qadim, iaitu tapi dimaksudkan dengan kalam nafsi. Jadi kita tak bolehlah mengatakan itu adalah makhluk, mana dijadikan, kerana kalau dijadikan Quran menunjukkan kalamullah tadi dijadikan jadi makhluk. Jadi kalau sekiranya kalamullah tadi sudah jadi makhluk, artinya dia baharu. Ini mustahil. Tak boleh. Kerana apa? Bila dikatakan kalamullah itu makhluk, artinya dia baharu, maka yang baharu itu ialah bacaannya. Bacaan itu adalah kalam lafzinya, tapi kalam nafsinya tetap qadim. Saya rasa cukup perbincangan kita tentang kalamullah ini pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di minggu hadapan. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur kepada sekalian para pelajar dan sekalian jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.